Hai, nama saya Muaz, aka Muaz Saifing. Hari ini kita akan bercakap tentang satu filosofi ni yang agak famous juga. Kalau kita cari internet, confirm terjumpa. Kita akan cakap tentang orang yang hebat bercakap tentang idea, orang yang biasa bercakap tentang event, dan orang yang kecil hanya bercakap tentang manusia. Maksudnya bergosip lah. So itu tiga kategori orang. Orang yang hebat cakap pasal idea, yang ni cakap pasal aktiviti harian, macam hari-hari keramaian, majlis-majlis. Lepas tu yang bawah ni dia macam membawang aku rasanya je. Bercakap pasal orang. Tapi untuk demonizekan grup yang ketiga tu, saya tak rasa adil untuk kita kata dia orang ni suka cakap benda-benda yang tak faedah. Mungkin okey, saya ada satu pemahaman yang lebih baik. Golongan yang ketiga ni adalah orang yang suka cakap pasal artis, yang suka cakap pasal pelakon, yang suka cakap pasal idola. So diorang ni tak adalah jahat sangat, cuma diorang ni adalah di kategori sebagai orang-orang yang peminat lah. Tapi bila saya tengok pada perkataan tu, saya permulaan kisah memang saya rasa inilah kebenarannya. Tapi bila kita berfikir pasal benda ni, sebenarnya bagi saya itu adalah salah satu benda yang macam mana saya nak kata, sebab saya tak bersetuju dengan kenyataan tu. Saya tak berkenan. Saya tak rasa awak cuba more daripada benda yang awak boleh buat. Apa maksud saya dengar? Okey, kalau bagus tak kalau semua orang grade A? Bagus tak kalau semua orang fikir pasal idea? Kena fikir pasal benda ni. Kalau semua orang ada idea, tak ada benda yang naik, tak ada benda yang jadi. Semua nak ikut kepala diorang sendiri. Kita kena faham Tiga generasi ni penting, tiga kategori ni penting. Yang ni tolong fikirkan idea, yang ni orang ni yang akan tolong naikkan idea ni, tubuhkan idea ni. Dan golongan yang ketiga ni adalah golongan yang akan memberi profit kepada golongan yang pertama, yang kedua, untuk diorang teruskan perform lagi diorang punya idea untuk jadi satu benda yang luar biasa. So tiga golongan ni ialah saling memerlukan, dan kita pula macam rendah-rendahkan. Kita level-levelkan dia, ni level rendah, ni level sedang, ni level tinggi. Padahal kita harus menghormati setiap pihak. Dan untuk saya memberi kritikan terhadap benda ni, saya bercakap dengan jujur lah. Korang sembang macam aku ada banyak idea, aku ada idea, golongan tu tak ada idea. Kalau golongan tu tak ada idea, you datang pada golongan tu, you berikan idea you supaya dia boleh fikir macam you juga. So golongan yang ada idea ni sepatutnya mempengaruhi orang yang average, dan sama-sama bekerja sama dengan orang-orang yang tidak ada cita-cita. Sebab kita ni hidup dalam masyarakat majmuk, dan kita tak boleh nak pelikir ke orang. Maksudnya kalau orang tu memilih untuk memasak hotdog dengan burger seumur hidup dia, apa dosa yang dia dapat dia buat benda tu? Dia tak ada dosa pun. Padahal kalau dia buat benda tu, dan setiap tindakan kita adalah ibadah, dan dia mendapat pahala, dan dia mencari rezeki yang halal, dan Allah tak membenci pun orang macam tu. Even Allah sendiri tak benci orang macam tu. Kita pula judge orang tu mempunyai darjat yang lebih rendah. Padahal Allah melihat orang dari segi takwa dia. So bagi saya, penentangan saya terhadap benda ni, maybe korang cakap benda ni tak habis. So maksudnya tiga golongan ni cerita dia panjang lagi, tapi korang simplify sangat. Macam yang golongan yang paling baik orang fikir golongan yang sederhana, yang cukup-cukup makan ni boleh lah. Lepas tu golongan paling rendah ni adalah orang mentality dia yang paling hina lah. Tapi first kali sebenarnya saya faham apa benda awak cakap dulu. Sebab awak rimas dengar sangat ramai orang suka cakap pasal orang. So golongan ketiga ni terlalu ramai. So awak nak mengkritik diorang, awak nak menghardik diorang, awak nak bercakap dalam bahasa yang sinis. Tapi is that work out? Diorang jadi pandai tak awak cakap macam tu? Diorang tak berubah, diorang masih macam tu. Dan awak tinggalkan diorang macam tu saja. Apa pengharapan awak untuk melihat seluruh umat
manusia memberi satu inovasi dan kreativiti dan mampu menjanakan suatu perbuatan yang ada manfaatnya pada masyarakat itu sendiri. So, dunia ni sebenarnya dia patut dipenuhi dengan ajakan. Kalau benar golongan yang kedua, golongan ketiga tak ada idea, you datang bagi idea kat dia orang, bagi job, apa benda yang dia orang kena buat dengan hidup dia orang. Dan memang ada yang menentang dan yang ada revolt. So kita tak payah layan lah benda tu. Sebab kalau hati orang tu mudah menerima, dia akan mengakui bahawa inilah benda-benda yang dah lamanya tunggu. Dan inilah apa benda yang dia nak buat. Tapi jangan sampai kamu mempergunakan mereka, mengambil kesempatan daripada mereka dengan berkata pada mereka, sebelum aku nak bagi idea pada kau, apa manfaat yang kau boleh bagi pada aku, kemudian baru aku terima kau. Jangan macam tu. Orang-orang yang hebat yang memikirkan idea-idea yang besar, dia bekerja secara percuma. Dia tak mengharapkan apa-apa sebab dia faham bahawa idea tu akan ada manfaatnya pada masyarakat, pada diri dia sendiri. Bila dia bagi idea pada orang pasal resepi masakan, dan ramai sekarang ni orang suka masak, dan benda ni jadi satu pertandingan pula, dan dah kemungkinan pada golongan masyarakat tu, makanan tu akan mudah dapat dan jadi murah, dan ada orang suka bagi secara percuma. So baguslah kita bagi idea ke orang, tak ada rugi mana pun. Tapi ini adalah salah satu benda yang sangat menyedihkanlah berlaku di masyarakat kita ni. Maksudnya ialah idea-idea yang kita ada ni kita simpan kuat-kuat. Jadi kita kata jangan bagi orang tahu. Kalau orang tahu idea kita ni, nanti digunakan idea ni untuk buat company je pula. Lepas tu bankrupt lah company kita. Sebab tu Malaysia susah sikit nak laju mentaliti orang Melayu kita ni. Tapi bila kita lihat komplain dia dari sudut fizikal, teori daripada psikologi, kata-kata dia benar. Dan manusia ni memang rakus. Ada dia idea dicuri, pak. Lepas tu dia buat, dia buat, lepas tu dia kata dia punya. Padahal original idea datang daripada yang lain. Dan saya melihat benda ni sebenarnya ada sesuatu yang berlaku dekat dalam masyarakat kita ni. Dan saya akan pergi dalam lagi, saya akan teroka dalam lagi tentang apa sebenarnya telah yang sedang berlaku ni. Kenapa kita hidup dalam keadaan macam ni? Maksudnya saya suka bagi idea ke orang. So saya create company. So saya suka bagi idea ke orang. Bila saya bagi idea ke orang, lepas tu orang tu curi idea saya, dia memang saya bagi. Lepas tu company dia pula besar. Lepas tu company saya meruduk. Dan ini adalah satu benda yang tak sihat. There must be something wrong with the system. Nanti kita akan pergi jauh lagi pasal benda ni. Tak apa, kita bincang surface dia dulu. Tapi adakah benar saya akan buat macam tu? Apa kebaikan yang saya dapat kalau saya bagi idea ke orang yang lepas tu orang lain ambil pula? Macam ni, saya ada satu teori. Kenapa benda tu adalah benda yang sangat perlu kita buat. First kali saya ada idea nak masak burger. Lepas tu, bila saya masak, saya rasa burger dia sedap sangat. Dan apa benda saya buat, saya mengajar orang macam dia nak buat burger macam saya buat. So, on time dia nak belajar saya punya burger tu, bila dia dapat buat burger yang sama macam saya, ketika dia nak naik, saya telah memperbaharui burger saya menjadi satu benda yang lebih hebat. Faham tak? So ini saya bagi idea tu kat kawan saya, Pak. Saya bagi, dia naik. Masa tu saya dah naik sikit. Lepas tu bawa dia pekat parah saya. Lepas tu idea saya yang baru ni saya bagi balik ke dia. Bila dia masa dia naik, saya naik lagi. Saya memperbaharui lagi saya punya burger. Dan dia orang yang saya mengajar tu takkan pernah kecapi apa benda kejayaan yang saya dapat, kerana saya sentiasa naikkan diri saya setingkat lagi selepas saya mengajar orang. Bagi saya inilah benda yang perlu sebagai suatu persaingan yang sihat. Sebab kalau you seorang saja yang buat burger, tak ada orang lain yang boleh buat burger, hidup tak rasa tercabar, hidup tak rasa macam penuh dengan cabaran. Dia kosong, dia statik je. Dan kita tak ada inisiatif untuk improve kerana benda tu tidak diperlukan. Tapi untuk menjadikan dunia ini sebagai satu tempat yang fun, maybe itu amalan yang saya letak pada diri saya sendirilah. Jika anda berani, anda juga boleh memiliki suatu kepribadian yang sama. Tapi dia ada isu macam mana orang tu laju sangat pemikirannya sampai dia melebihi tentang apa benda yang kita ada sekarang tu. Bagi saya, alhamdulillah, itu apa benda yang saya nak berlaku. Saya nak bankrupt. Dengar dulu, kalau ada orang lebih baik daripada saya,
dalam teknik membuat burger, padahal saya lah pioneer, orang yang buat burger dulu. Dah tentu saya bukan orang yang layak untuk menerajui burger nombor 1. Dah tentu title tu bukan untuk saya. Dah tentu itu adalah bukan satu hint bahawa saya perlu menukar untuk memiliki suatu skill di bidang yang lain. So tahniah sebab berjaya sedarkan saya bahawa perniagaan burger ni bukan benda yang harus saya miliki, dan ini adalah bukan kehebatan saya sebenar, dan saya akan betul-betul mencarilah, dan itu saya punya pemikiran. Sebab tu saya tak kisah nak bagi idea. Kalau you lebih hebat daripada I disebabkan idea I bagi, congrats. And saya suka belajar benda baru, dan saya tak kisah berapa banyak benda baru yang saya nak diajar pun saya terima dengan penuh senyuman. Dan banyak lagi topik yang boleh dibicarakan pasal ni. So pengakhiran daripada kisah ni, penutup daripada kisah ni, apa benda yang saya cuba nak sampaikan. Benda ni terhasil disebabkan kamu nak menjindir orang-orang yang suka bergosip. Tapi sayangnya kata-kata tu sendiri telah diangkat sebagai satu kenyataan fakta yang diakui benar oleh lapisan masyarakat, dan itu adalah salah satu benda yang sangat mengecewakan lah. Sebab kalau you nak approach orang, you kata kamu jangan jadi macam orang lain, kamu harus berjaya, kamu harus naikkan darjat kamu. Sedar tak sedar, orang-orang yang kamu kata lemah hina ni, yang banyak bergosip ni, kamu meninggalkan mereka. Kamu tak kisah mereka hidup dalam kemudaratan, dan kamulah orangnya yang menghalalkan kezaliman berlaku pada diri mereka. Tidaklah saya cuba nak memburukkan kamu, cuma tidaklah kamu dituduh sebagai orang-orang yang macam yang pelaku zalim. Tapi yang bila kita kata melakukan sesuatu secara tak sedar, mungkin itu antara sebabnya kenapa kita sukar untuk mencari leader-leader baru di kalangan mereka. Sebab kalau betul hati awak tu suci, kalau betul awak membawa kebenaran, bila awak dah naik berjaya nanti, awak lah orangnya yang akan lead orang-orang bawahan ni untuk jadi seperti awak juga. Macam kita cuba sangat nak membezakan diri kita dengan orang lain. Kita tak macam orang lain, kita tak cakap pasal artis, kita tak cakap pasal muzik dan sebagainya. Kita cuba perform untuk jadi orang yang bermanfaat. Tapi sebenar-benar kisah, pemimpin jenis yang macam mana kita nak jadi, ataupun kita ni hanyalah orang yang mementingkan diri kita sendiri, nak gaji besar ke, ataupun nak menjadi manusia yang terbaik. Dan untuk peluang yang awak dah ada, kalau betul awak dah berjaya mencipta satu kedudukan yang tinggi, jadikanlah diri awak sebagai orang yang suka memberi kata dan suka memberi motivasi, dan yakinlah bahawa mereka ni mampu berubah untuk jadi lebih baik. Dia isu ni kat mana tau? Saya faham orang-orang yang bergosip ni, mereka yang menjadikan diri mereka sendiri macam tu disebabkan mereka terpengaruh dengan media dan benda-benda dengan persekitaran yang tidak sihat. Awak melihat mereka sebagai satu golongan yang tidak layak untuk diperjuangkan, dan kata-kata awak benar. Diorang ni, diorang ni seriously saya kata memang sampah masyarakat. Dan cukup tahun kalau awak sakit hati sangat kat diorang, awak tak panggil nama, awak panggil dekat diorang, wahai ahli neraka. Yalah, cakap pasal orang, cakap buruk pasal orang, bergosip pasal orang, pasu sebab aib orang. Islam sangat melarang benda-benda macam ni, dan benda ni tak patut berlaku. Tapi rasa agak-agak lah kenapa Allah bagi kekuatan pada kita untuk duduk di tempat yang teratas, dan kenapa Allah turunkan kita kat muka bumi ni untuk jadi apa? Untuk jadi khalifah, untuk memimpin. Dia bukan pasal orang tu ikut awak ke tak. Dia bukan pasal tu. Dia bukan pasal berapa banyak yang setuju dengan awak, tak. Dia kiranya duduk kat dunia ni, apa kebaikan yang awak bagi pada persekitaran awak. Dan kalau awak pilih untuk berkata bahawa saya tak perlu bagi kebaikan sebab dia orang tak nak dengar, dan
di akhirat nanti awak akan menjadi saksi pada diri awak sendiri. Awak akan buka buku amalan awak dan awak tengah tengok betapa banyaknya kebaikan yang awak dah buat. Dan juga ataupun rupanya bila awak buka, tak ada benda yang awak buat, melainkan awak hanya berfikiran baik sahaja. Dan awak rugi dekat situlah. Awak rugi tentang pahala-pahala, darjat-darjat tinggi. Awak rugi, tak dapatlah nak masuk syurga Firdaus kalau macam ni. Sebab duduk di dunia ni memang penuh dengan kesengsaraan. Sebab kenapa kita saja yang happy. Dan kalau betul kita seorang yang ingin menyampaikan kebenaran, kita pun nak buat orang lain happy juga. So, orang tu setuju ataupun tidak, tak kisah. Yang penting apa benda yang kita dah bagi tahu. Sebab kenapa saya cakap macam tu? Percayalah bahawa awak bukannya orang yang mengubah mentaliti manusia. Awak bukannya orang yang boleh ubah, yang boleh menambah kebaikan pada hati-hati manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mengubah dia jadi baik. Macam awak bercakap pada orang yang bukan Islam, awak ajak dia masuk Islam, awak yakinkan dia bahawa Allah itu benar, dan dia masuk Islam dan awak rasa happy sebab awak dapat pahala yang berlipat ganda. Tapi fahamlah bahawa bukan awak yang buka hati orang tu, bukan awak yang mengajak dia, menyuruh dia masuk Islam, melainkan Allah yang buka hati dia untuk membuatkan hati dia tentang faham dan mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah kehidupan kita ni sebenarnya adalah satu adventure yang sangat menyeramkan, menyedihkan dan menakutkan. Dan tak bermaksud kita takkan berbahagia dekat duduk dekat bumi ni. Setengah orang pilih untuk hanya berbahagia sahaja. Saya tak nak terlalu komplain pasal orang-orang yang sebegitu. Tapi bagi saya, bahagia-bahagia pun jangan sampai overconfident je. Sebab bukan setakat dia rasa dia bahagia dan dia yakin dia akan menuju ke syurga, sebab dia baca Al-Quran, dia tak pernah tinggal solat, dia berpuasa, dia berzakat dan dia bergaji. Tapi apa itu sebaik-baik manusia? Sebaik-baik manusia ialah manusia yang ada manfaatnya pada yang lain. Nanti kita akan fahami lagi tajuk ni. Kita akan sambung pada kemudian hari. Kalau ada apa-apa soalan yang kamu fikirkan, jangan malu jasa segan, tulis di ruangan komen di bawah. Saya akan mengakhiri kisah saya hari ini. Kita akan jumpa pada topik yang seterusnya yang lain. Nanti kita akan buat episod kedua pula untuk tajuk ni ya. So apa-apa pun jangan lupa like video dan subscribe, dan teruskanlah berusaha. Bye bye. Assalamualaikum.